Masalah sosial yang semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini menunjukkan kemerosotan moral dan betapa teruknya nilai akhlak pemuda-pemudi masyarakat kita di Malaysia pada era globalisasi ini. Setiap hari pasti ada sahaja berita-berita berkenaan masalah sosial yang terpampang di kaca televisyen, dada-dada akhbar, rangkaian internet dan sebagainya. Masalah sosial di negara kita semakin hangat diperkatakan apabila ia melibatkan golongan remaja kita yang semakin berani untuk bertindak liar dan di luar batasan normal serta agresif. Kita turut digemparkan dengan bermacam-macam gejala sosial yang dilakukan oleh mereka. Antaranya ialah kes ragut, penagihan dadah, rogol, pembuangan bayi, rempit, gangsterisme dan sebagainya. Sumbang mahram juga merupakan salah satu kes sosial yang kerap berlaku ketika ini. Haruan makan anak merupakan pepatah yang sering dikaitkan dengan gejala sumbang mahram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam negara bangsa. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif dan bijaksana yang sedang menjunjung mahkota seadilnya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Tampilnya saya di sini adalah untuk merungkaikan satu isu terhangat yang bertajuk Sumbang Mahram Pemusnah Bangsa. Sebelum lancang menuju muara, sebelum isi menyusul bicara, elok kiranya saya membuat pendefinisian frasa yang membina tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sumbang mahram bermaksud perlakuan zina yang berlaku di antara dua orang anggota keluarga terdekat, misalnya antara ayah dengan anak perempuannya mahupun abang dengan adik perempuannya. Sumbang mahram termasuk antara perbuatan jenayah. Dewan Rakyat menuluskan Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2001 dengan memasukkan sumbang mahram sebagai satu kesalahan di bawah Seksyen 376A yang mentakrifkan kesalahan sumbang mahram, manakala Subseksyen 376B kurungan 1 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan itu. Hadirin yang dirahmati sekalian, indikator saya yang pertama di bawah lembayan kata lemah iman nafsu bermaharajalela. Sesebuah keluarga yang tidak mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian merupakan salah satu penyumbang utama dalam peningkatan kes sumbang mahram di Malaysia. Penerapan ajaran agama dalam masyarakat dan ahli keluarga perlu diterapkan dalam diri individu sejak kecil lagi, sejajar dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Mangsa sentiasa berpakaian yang mencolok mata sehingga menggairahkan pihak pemangsa sering dijadikan sebagai alasan. Hal sedemikian sepatutnya tidak berlaku sekiranya ilmu penjagaan aurat dipupuk di dalam diri sejak kanak-kanak lagi. Namun bagaimanapun, mangsa bukanlah satu-satunya pihak yang perlu dipersalahkan dalam hal ini, kerana sewajarnya tidak muncul hawa nafsu untuk melakukan perbuatan terkutuk terhadap antara satu sama lain hanya disebabkan pakaian yang dikatakan terdedah. Sudah terang lagi bersuluk, sekiranya ilmu di dada lemah, sudah pasti nafsu serakah dengan mudahnya mampu mengawal manusia. Warga intelijensia sekalian, indikator saya yang kedua ialah runtuhnya institusi sesebuah keluarga. Seperti yang kita ketahui bahawa betapa sibuknya keadaan dunia pada masa kini sehingga menyebabkan kedua-dua ibu dan bapa perlu membanting tulang siang dan malam hanya untuk mencari sesuap nasi, telah pun menyebabkan anak-anak mereka yang sentiasa kepulangan mereka terabai. Ibu bapa turut tidak mengendahkan dengan siapa anak mereka bergaul, apa yang mereka melakukan
menjadi lebih kronik apabila institusi keluarga mereka musnah akibat penceraian antara ibu dan bapa. Anak-anak mereka akan menjadi lebih terbiar dan akan bertambah liar kerana kurangnya perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri, dan justru akan menarik mereka ke lembah kehancuran dengan melakukan perbuatan luar jangkauan kepada adik mahupun kakak mereka. Setelah peristiwa hitam itu berlaku, barulah ibu bapa akan menyesali tindakan tanduk mereka. Namun, apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Menangislah sehingga keluar air mata darah sekalipun, nescaya tidak dapat diperbetulkan lagi. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini katur saya yang terakhir di bawah lembayung kata perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Dalam era globalisasi ini, media elektronik telah menjadi kelaziman dan boleh dikatakan sebagai keperluan utama bagi setiap individu dan tidak terkecuali kepada anak-anak kecil. Lambakan bahan-bahan lucah yang sangat mudah untuk diakses kerana dengan kemudahan internet yang berada di hujung jari merupakan faktor utama untuk mempengaruhi pemikiran dan psikologi manusia, terutamanya golongan remaja yang penuh dengan perasaan ingin tahu dan ingin mencuba perkara baru. Dengan asbab inilah permasalahan seks luar tabi'i ini semakin lama semakin sukar untuk dibendung. Lama-kelamaan, pemuda dan pemudi yang merupakan harapan bangsa ini akan hanya tinggal harapan. Perkara ini bersesuaian dengan peribahasa yang berbunyi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi bagaimanakah negara kita Malaysia ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, setanding dengan negara-negara antara bangsa yang lain? Fikir-fikirkanlah. Hadirin sekalian, terfikirkah kalian semua apakah kesan yang perlu mangsa tanggung apabila diperlakukan dengan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ini? Marilah kita curi sedikit masa untuk berdiam diri sambil merenungkan masa hadapan mangsa-mangsa yang telah dihancurkan oleh ahli keluarga mereka sendiri. Dari kalimat yang telah terucap dan kita dengarkan bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Sebagai penutup kata pidato saya ini, saya ucapkan sekian, terima kasih.